Hai guys, kembali lagi dalam Fast Studio untuk segmen Tech Talk. So segmen ni normally memang kita membincangkan topik-topik yang tengah hangat lah, kontroversi ke ataupun leaks dan sebagainya. So segmen Tech Talk ni memang khusus kita buat macam sesi podcast, perbincangan dan juga pendapat. Betul. Untuk topik kali ni kita nak berbincang tentang iPhone 15 series. Tak lama lagi lah nak launch kan. Sekarang pun berapa, 24 hari bulan lah. So last year dalam 12 ke 13 September macam tu kan date dia. Rumus baru kata mungkin 15. 15 pula. Sebab apa 15? Sebab tarikh dengan model. Yup, mungkin. Okay. 15 Jumaat lah. Tapi selalunya Isnin atau Selasa macam tu kan. So aku jangkakan mungkin 12 atau 13 September lah, lebih kurang je macam Malaysia. Cuma setakat hari ni Apple tak keluarkan apa-apa statement ataupun tak keluarkan lagi lah tarikh yang Tapi tepat. ada rumus cakap tim yang akan present untuk event ni dah diminta untuk berkukan cuti lah untuk 12 sampai 13. Oh, dah dibuka cuti So dia orang tak boleh cuti waktu tu. Tapi dia tak bagi tahu lah apa-apa event tapi boleh jadi tarikh tu lah. Memang kita dah boleh jangka kan. Cuma tak ada confirmation lagi lah. So dalam masa terdekat ni mungkin kita akan nampak Apple akan bagi hint. bagi pamphlet lah. Dia edarkan. Edarkan pamphlet. Tarikh bila, kat mana lokasi kan, macam mana nak pergi. So, Lepas kena kahwin pula. Apple sangat Dan tema dia kita tak pasti lagi macam mana. So last year tema dia main dengan warna sikit kan. Tahun ni tema aku tak tahu macam mana. Aku rasa mungkin tema lebih kepada Dynamic Island, Dynamic Island. pastel colour kot. Kamera kot. Aku rasa mungkin tahun ni dia lebih fokus kepada penggunaan Dynamic Island yang menyeluruh dan juga Lightning Pro. Oh, Lightning Thunderbolt. Lightning Pro. Okey, tak apa. Itu nanti kita bincangkan. Jangan risau. Baru nak bagi pendapat. Okay, first iPhone 15 dan juga iPhone 15 tambah. Oh, bahasa Melayu sungguh kan. 15 tambah iPhone 15 dan juga 15 Plus. Mungkin tak akan jadi apa orang cakap pemain utama lah. Sebab dia punya update dia terlampau sedikit lah. Terlampau sedikit. Macam sebelum ni lah, macam previous lah. So terlampau sedikit tu dari segi faktor apa yang berdasarkan rumours yang kau baca sekarang? Chipset sama ke? chipset pakai last year punya chipset 16. Dia tak sama macam iPhone 14 lah. Dia akan Dia akan sama macam tweak Pro. sikit. iPhone 14 Pro. Yup. Sebab A16 kan. iPhone 14 sekarang guna A15 yang last year punya. Yang Tu last year. 14 Pro Max Pakai 16. Jadi yang baru akan jadi 17. So yang 15 plus 15 tu akan pakai 16 yang Tapi bagi aku dia still upgrade. Untuk versi yang basic dia masih upgrade juga dari segi chip. posisi harga Position harga tu aku rasa dia akan lebih kurang macam iPhone 14. Bila dia orang dah naikkan harga, susah dia nak turunkan harga sebenarnya. Unless kalau dia offer better storage. Maksud aku, okay, sebelum ni mungkin dia offer 128. Harga contohlah 4,000. Sebagai contoh 256 lah dia bagi. Lepas tu dia bagi 256, dia replace dengan 256 tapi harga sama. Mungkin boleh jadi macam tu lah. So itu akan jadi starting price. Dia nak turunkan tu, kita tahu Apple agak mustahil lah dia nak turunkan. Dia kekalkan, dia bagi better offer lah. Macam rasa macam better offer tapi sikit sangat. Kalau 14 dengan 15 memang banyak berubah. Actually Dynamic Island lah. Itu mungkin sesuatu yang orang nak. Banyakkan pengguna nak Dynamic Island dengan dia punya optimization dengan application kan. Banyak betul dengar ni. Itu sesuatu yang menarik lah pada 15 dengan 15 plus. Lagi selain daripada tu? Kamera pakai 48 lah. Berbanding sebelum ni 12 kan. So itu pun antara perubahan yang Ada kesalahan besar ke kamera 48 ni sebenarnya? dia punya detail lah. Macam Detail. major update ke lah in term of camera. Tahu tak? 48 megapixel akan enable kalau kita guna RAW saja. Yep. Tahu? Oh iya ke? Tahu tak? Tak tahu tu. Ini Ini rumours juga ke? bukan rumours. Memang Apa yang untuk previous? 14 Pro, 14 Pro Max untuk nak guna 48 RAW sahaja. Maksudnya kalau kau nak Faham. kan kau boleh nampak information megapixel berapa digunakan dekat tu info kan. Setting atas tu ada RAW. So mostly gambar yang point and shoot, kau buka apps, tekan shutter, itu gambar 12 megapixel. Kalau kau tukar format RAW, kau tengok balik baru dapat 48. So that's why dia satu features yang ada kalau nak guna. Dia kan features yang biasa kita akan Bukan gunakan. all the way akan Actually bukannya iPhone je, Android pun macam tu buat sama je. Betul. Kita boleh enable disable lah kalau Android. Ada option dekat atas kan. Kita tekan pub to enable 50 ataupun 108 megapixel. Sama juga dengan 200 megapixel Samsung. So ramai tak tahu pasal isu ni. Sebab ramai ingat kamera besar. Aku shoot kamera 48 kan dah. all the way kita point and shoot No. 48 megapixel. Tak bukan. Aku rasa cepat penuh lah. Satu gambar berapa MB je tu. Dia punya file tu memang
besar. So 40 megapixel akan enhance lagi kebolehan kamera untuk basic model lah. Itu paling penting lah. So mungkin orang yang macam mobiographer yang suka gambar berkualiti, dia ada option yang lebih murah untuk kamera yang bagus lah. Cuma dia masih tak ada telefoto. Bagi aku telefoto ni untuk pengguna macam aku dah enjoy lah guna lah. So kalau tak ada tu mungkin dia tak sesuai untuk orang macam aku lah. Sebab nak ambil gambar buildings kan. Lepas tu portrait mode nak ambil 2x tu macam lebih cantik lah. Lebih tight and short dia kan. Lepas tu depth belakang dia tu Depth belakang. Lagi Bit mantap. nice lah. Macam pakai lens 85mm lah. Dan kalau kamera lah, siapa ada. So dia macam option yang mungkin untuk average user tak kisah. Tapi untuk orang yang dah biasa dengan kamera semua, mungkin benda tu akan lebih appreciate oleh orang-orang macam tu lah. Betul. Rasa. Sebab kita boleh tukar lens dia kan. Dia punya jarak depth. So kamera, and then aku tengok design masih sama kan. Design masih sama, cuma dia punya bezel dia lebih nipis lah. So masih dengan chip A16. Betul. RAM berapa? 6GB. 6GB. Tapi ada rumor cakap 8GB, tapi tak tahu lah untuk 8GB katanya untuk model Pro saja. Untuk model Pro saja. So Lepas storage tu warna baru dengan USB-C lah. USB-C port. So cakap pasal USB-C port ni. Apa nama dia tadi? So ada beberapa pilihan nama yang orang suggest lah. First Lightning Pro, Lightning Pro, second Magic Port. Magic Port, Sebab ini kan nama-nama yang biasa Apple guna. Magic Mouse lah, Magic Keyboard kan. Third Thunderbolt. Thunderbolt ni dah memang digunakan dekat MacBook MacBook, betul. Dan kabel pun ada Thunderbolt. So possible aku rasa Thunderbolt. Dan yang ketiga, yang keempat apa? MagSafe. Dah lain. Biasa dah ada. Mungkin Lightning Magic kot. Tak tahu lah apa kan. Lightning Port Pro, Lightning Pro Port ke tak tahu lah. Tapi most probably aku rasa mungkin dia guna nama Thunderbolt lah. Very short dan memang dah ada. Dan memang dah ada. Tahu dia orang malas fikir kau panggil lah Type C biar semua sama. Tak mungkin kot. Lightning C. Lightning C. Lightning C mungkin. Lightning C boleh. Betul tak boleh move on dengan dan pasal cakap pasal port ni, ada rumours juga yang keluar baru ni cakap bahawa Apple akan sekat kalau kita gunakan kabel daripada phone Android lain. Bermakna aksesori Apple saja yang boleh dikesan melalui USB-C. So sama konsep lebih kurang macam MFI lah. Made for iPhone certified kan. So bila guna kabel yang tak ada MFI, dia tulis accessories not supported. Betul. So benda ni dah pernah terjadi dan boleh juga terjadilah pada kabel USB-C iPhone nanti. Aku rasa memang benda tu dia akan implement benda tu. Takkan ada tiba-tiba nak buat something yang baru. Betul. Dia nak bagi je semua pakai manufacturer accessories yang kat luar sedia ada ni, kau orang beli dekat diorang kan. Dia panggil exclusivity lah untuk produk Apple kan. So kita nak kena beli kabel Apple lah ataupun MFI certified lah lepas ni untuk USB-C lepas ni kan. Okay. Entah-entah kabel pun tak bagi dah. Tak mungkin. Sebab ada rumus, ada cakap dia akan bagi kabel dengan sama warna dengan iPhone lah. Dia braided macam konsep iMac MagSafe M1 kan dia bagi kabel braided sama dengan color tu kan. Yep. Ingatkan dia buat perangai lagi tak bagi kabel lah apalah. Tapi dia aku rasa apa yang dia akan buang lah, ini aku punya insting lah, apa yang dia akan buang pada iPhone 15 kali ni adalah SIM tray. Sebab kita dah all the way eSIM tu dan dah pernah dilakukan pada iPhone 14 series dekat market US tak ada SIM tray. Malaysia semua still ada lah SIM tray. Kita dua option kan. Kita eSIM dengan SIM tray lah. Sebab sekarang ni eSIM pun senang lah nak switch apa semua kan. And banyak telco just support. Scan QR code. Scan senang lah, senang. Cuma mungkin dia akan jadi ralat kalau kita macam nak bertukar kepada phone lama ke kan. Yang tak support. Yang tak support eSIM kan. Contohlah emergency apa? Emergency. Belum macam tu dia akan ralat lah. Cuma dia dengan teknologi macam tu, bagi aku dia akan menjimatkan lebih banyak ruang dalam iPhone tu sendiri. Sebab ruang untuk SIM tray tu besar. Kita tahu ada certain negara yang memang dia regulation country tu. Betul. Contoh macam Hong Kong dan China kan memang pakai dual SIM sampai sekarang kan. Dia memang nak. Pasal kita pun lebih kurang macam tu lah. Still kekalkan yang ada SIM. Dia pun mungkin berkaitan rapat dengan government punya law juga. So macam dekat Hong Kong pun tak boleh ada emergency SOS via satellite. Hong Kong, China dengan Macau. Dia betul-betul dekat Jepun tak boleh silent shutter camera. So every country ada law sendiri lah. So berkaitan dengan USB-C pun aku rasa dia by law juga. Boleh jadi by law juga. Maksud kat UAE dengan Europe
akan dapat USB-C, mungkin boleh jadi. Mungkin negara lain masih dengan lightning port. Buyer dah tak nak cari ZP set lah. Dulu panggil MySet kan, ZP set. Nak cari yang tapi sekarang dah tak ada MySet dah. Semua ZP je. ZP kita dah kongsi lah dengan Singapura. Dah kongsi region dengan Singapura punya code model. So not possible lah untuk cari MY. Boleh dapat tapi itu zaman iPhone 5S, iPhone 6 Dia lah. dapat kalau tu demo unit. Demo unit masih MY. masih MY. Oh. Okay. Even iPhone 14 pun. Nanti korang check. Tak yakin tu. Tapi aku dah lama tu tak tengok seingat aku, demo unit. memang kalau demo unit memang iPhone MY set lah. Kita dah bincangkan pasal iPhone 15 yang basic. So Pro. Bukannya dari segi design sangat, tapi mungkin bagi aku lebih kepada optimization untuk apa yang sedia ada dekat 14 Pro. Dan design tu ada dia tweak sikit. Sikit kat mana? Sikit. Sikit kat mana tu persoalan tu kan. Sikit kat mana tu? So first, kalau tengok iPhone 14 Pro ni, dia punya design kan macam boxy. Lepas tu masih dengan iconic button dan juga alert slider kan. So 15 Pro finally dia tak guna alert slider yang kita boleh slide lah. Total buang lah. Dia bukan buang, dia tak buang. Dia replace dengan button alert slider. Dan katanya button tu boleh customize untuk buat benda lain juga. So lebih kurang macam Apple Watch. Kan ada button tepi ni kan. Faham. Ni button action untuk workout apa semua. Itu antara benda yang agak menarik lah bagi aku. Sebab kalau misal kata button tu boleh customize, so dia akan mungkin memendekkan step untuk kita nak buat something dekat iPhone. Contoh button tu kita boleh tekan sebagai screenshot, button tu kita boleh tekan sebagai workout, button tu boleh tekan sebagai alarm tanpa kita swap nak kena masuk sana sini boleh setting tekan lama. So dia macam instantly boleh masuk features yang kita dah set. Kalau benda tu dijadikan reality, mungkin lebih bantu. Aku rasa aku macam dapat bayangkan lah waktu tim Apple meeting kan, bos-bos dia, korang tepi ni takkan satu function ada tak? Kau fikir lah. Aku rasa macam tu lah. Tu yang kena baling kat luar. Kena baling phone kat luar. Dia diorang fikir takkan letak satu fungsi je, takkan silent je kat tepi ni. So dia tapi masukkan. alert slider tu pun ikonik lah sebenarnya untuk Apple devices kan. So kalau diorang buang terus pun macam satu kehilangan yang besar juga lah. Kali tuk ada dua sekali. Uish, jangan Dia tambah dulu. menyusahkan lagi, tambah lagi. Lepas tu button pun dia punya shape pun dia ubah sikit. Button yang mana? Warna button lah. Lebih rounded Betul. Lepas tu body pun katanya lebih rounded. Dia tak tajam kat tepi. Body dia pun dengan dekat pakai bahagian tu titanium. Titanium body, yes. Titanium body. So titanium ni kelebihan dia adalah Material baru lah, betul? material baru. Sebelum ni aluminium lagi? Stainless steel. Stainless steel. Last aluminium iPhone 6 series. So titanium ni lebih durable dan juga lebih ringan lah. So tak rasa berat lah walaupun Pro Max kan. Lepas tu Kejap, kau tak rasa akan berlaku sesuatu kalau Apple, kau tahu bila tiba-tiba dia tukar bahan something, Bendgate semua kan. zaman-zaman Tapi aluminium lu titanium itu aluminium lain bang. kita tak boleh nak jangka lah. Titanium lagi tahan daripada stainless steel. By material, By material mungkin macam tu. Okey lah. Aku assume dia tahan. Cuma apa yang menjadi kerisauan adalah color kosmetik. Color, betul. Sebab kosmetik issue ni pernah jadi masa iPhone 7, iPhone 6s dulu. CS paling teruk lah. Even sampai sekarang pun mungkin ada kot. Ada lagi. Last aku rasa 11 paling ramai komplain juga dekat bahagian bonggol kamera. Betul. Chip off. Color tu. Even MacBook Air yang 14 inci pun ada orang komplain dekat color midnight. Color gelap. Yang Color senang gelap cap memang lagi jari lah, senang chip off color dia semua kan. So color issue ni memang cukup terkenal lah dengan Apple product kan. Mostly semua produk ada isu tu. Korang jadi mangsa eksperimen seterusnya lah. Titanium body. Cuma aku harap dia takkan ada isu lah pada iPhone 15 Pro sekiranya kalau dia guna titanium body dan juga ada warna baru yang lebih menarik lah. Sebab macam case iPhone 7 black, Jet Black kan dulu. Jet Black. Itu warna memang orang jual sampai 10,000 lah kat Malaysia masa tu. Cantik, betul, cantik. Tapi cantik di mata. Bila pegang, ya Allah, rasa dia punya chip tu and then senang gila cala. Lepas tu ada version matte juga kan. Version matte tu much better sama. Tapi still chip off juga. Wish teruk matte version tu. Sangat teruk. Aku rasa tak sampai 6 bulan aku pakai casing pula tu. Dia dah cabut-cabut dah. Dah macam berdaki lah belakang tu. Sampai keluar macam tips lah. Kau kena buka casing lah, kena. Jadi benda tu unnecessary lah. Kau dah beli device mahal, kau expect dia bertahan lah. Bukannya kau bawa pergi hiking ke apa ke tanpa pakai casing. Sebab yelah, benda-benda ni berkaitan dengan user experience lah. Mungkin masa Apple buat tu, dia assume bahawa kita dah jamin yang material ni boleh tahan.
Mungkin dia test tapi dia tak test untuk real life experience dalam masa yang lab lama. test kan. Sebab dia kan biasanya ada masa dalam setahun ke setahun lebih macam tu untuk nak buat satu produk baru kan. So harap benda tu tak terjadi lah pada model baru ni. Tapi issue kosmetik. series seterusnya dia improve lah. Selalunya dia improve. Okay. Selalu improve dan harga pun dia improve. Okay, selain pada design, display masih sama dari McLaren dan juga bezel daripada base. Betul. Bezel daripada base. So mungkin ada kecerahan puncak yang lebih tinggi. Kecerahan puncak. Peak brightness lagi tinggi lah. 2000 pun dah cukup tinggi, nak tinggi mana lagi? Tak cukup. Tak cukup. Tak cukup dik. Sebab boleh. Sebab boleh dia isi lagi. Dari McLaren features akan lebih banyak kan. Dah Lepas tahu kan. tu, So should be. Lepas tu apa lagi? Kamera masih triple camera. Triple camera. Telefoto, ultra wide, main camera 40 megapixel lah. Mungkin LiDAR So sensor makin besar. dikatakan akan upgrade dekat bahagian pre-scope telefoto untuk kebolehan zoom lebih bagus. Sebab sekarang zoom limit 15 kali saja. Digital zoom. Kalau Memang jauh kena tinggal lah. Kau kena tinggal dengan Android kan. Android sampai berapa? 120 kan. Sangat jauh lah. 100 pun dah. At least lah kau bagi 30, 50 okey dah sebenarnya. 30k lah. 30, 50 dah good enough untuk kebolehan zoom sekarang ni. Sebab bila aku pakai 15 teruk sangat lah. Pecah dia tu macam tak boleh capai di akal. Dia antara fungsi yang baru. kalau tak ada, kita tak carilah. Tapi kalau kita dah ada, dah pernah pakai Betul. kat phone Android lain, Bila orang macam aku lah, bila dah pakai, dah rasa seronok, dah rasa steam dekat benda tu. betul. Bila kau Tak ada. tak ada, Kalau ini korang ini jenis nak ampas pun ni. all the way pakai iPhone je, korang tak macam tak peduli pun. Korang akan cakap nak zoom apa benda sebab korang tak pernah rasai lah benda tu. Ada beberapa situasi lah. Kalau ada yang zoom jauh ni korang sangat Dia mungkin bergantung kepada keperluan pengguna lah. Sebab bila dah mula gunakan benda tu, lepas tu dia tarik balik, ibarat macam tarik balik nikmat tu dia hilang. Aduh. Tapi memang benda tu sangat bantu lah bagi aku actually. Okay, first sebab aku travel kan, nak tengok tulisan. Bila aku nak tengok tulisan tu, dan kadang-kadang kau nak translate tulisan tu, contoh jalan, kau nak translate jalan bahasa Chinese ke bahasa Jepun kan, susah kau nak zoom jauh sebab gambar dah pecah. So bila kau nak translate, dia tak boleh nak detect kan. So, bila tak boleh detect, aku boleh bayangkan situasi tu. dia jadi pening lah. Kau nak kena pergi dekat ke sana lah. Itu satu situasi. Second situasi adalah kena ambil gambar building lah. And kadang nampak cantik, cantik je gambar building kan. So kau nak capture building tapi tu. framing tepi tak framing cun tepi tak cun. Kena zoom sikit. Lepas tu kadang lighting tak cun. So bila lighting tak cun, kau ambil gambar guna iPhone tu memang pecah lah. Details tu dah tak ada lah. Lepas tu dia punya white balance pun teruk lah. Tapi memang kalau dibagi, contoh Apple tanya, Faiz, kau nak boleh zoom ke kau nak wide lens? Dua-dua. Satu ke bang? Wide lens tu maksudnya apa? Wide lens tu dah memang sedia ada. Dia ni nak tarik satu nikmat kau ni. Apa benda yang kau rasa patut ada lah? Kalau wajib tu ultra wide lah. Ultra wide lah. Sebab dia adalah features yang selalu digunakan dalam situasi biasa. Kalau nak bandingkan balance lah, ultra wide, telefoto. Ultra wide dulu lah. Ultra wide dulu. Dan baru telefoto. Telefoto tu benda yang aku akan gunakan juga, tapi mungkin perkara yang ketiga. Jadi priority adalah main camera, ultra wide, telefoto. Mungkin itu juga yang Apple fikir kan. Keluar ultra wide tu, telefoto. Tak, dia boleh je buat sebenarnya. Kan? Dia boleh je buat a perfect smartphone. Boleh. Semua company boleh buat a perfect smartphone. Tapi kita kena fikir dari soal business. Development. Kalau diorang bagi terus sekarang ni, dan nanti next nak buat apa? Bila tu. Bila dah keluar semua, dia nak jual apa lagi? Nak jual apa lagi? Apa lagi upgrade dia nak bagi? Contoh macam peak dekat phone gaming sekarang ni, Nubia Red Magic. Dah peak lah tu. 24GB RAM. Under display camera, RGB. Semua dah letak. Fan, cooling, charging laju, bateri besar. Ada bypass charging. Apa lagi? Dah. Lepas tu dah tak ada. Display cantik. Orang tak beli. Tak, bukan orang tak beli. Dia a good smartphone gaming dan aku suka. Cuma mungkin dia dah peak dia. So next what else? Apa lagi dia nak buat? Mungkin dia just ubah design lah. Tu je lah kot. Tambah lagi. And then bagi chip baru. Dan apa lagi? Tu je lah kot. Best. Nubia best. Siapa cakap Nubia tak best? Best. Tapi asal korang tak beli? Korang tulis kat komen.
Sebab dia gaming best lah. Tapi untuk daily phone tu mungkin dah seberat lah. Tu kekurangan gaming phone lah mostly. Kekurangan gaming phone Padat. nak dapat dua-dua tu susah sikit lah. Betul. Ada, tapi dia akan Macam gaming laptop korbankan sesuatu perkara lah. Contoh macam gaming laptop kan. Pak kedabak lah. dia akan kena korbankan satu perkara lah kalau nak balance semua bagus kan. Tapi so far kalau overall semua bagus tu mungkin Banyak kot pilihan banyak kan. model. Even mid range pun dah rasa balai lah. Infinix GT10 Pro. D10 Pro. Pasal iPhone tadi. Okay, Lalu iPhone. pasal Android pula dah. So kamera tadi, periscope telefoto sama juga, dan mungkin ada features baru lah dekat bahagian videografi dia. Sebelum ni ada action mode kan. Betul. Action mode limit sampai 2.7K. Yang baru mungkin sampai 4K. Dia bagi enhance lagi kebolehan video quality. Lepas tu cinematic video. Cinematic video berapa sekarang? 4K TT ya? Okay. 4K 60 4K 30 kot. dah aku lupa lah, tapi lebih kurang. Tapi aku rasa mungkin lepas ni 8K 120. video ke apa ke kan, 120p ke. 8K 8K video bagi aku lah, bila dah banyak gunakan phone Android 8K video, Sama nikmat tu memang tak perlu pun. Sama Nikmat macam- tu macam tak guna lah bagi aku. Dia ada dan tak perlu. Macam tu. kepuasan peribadi lah. Dia adalah kepuasan nombor lah kot. Kalau tanya aku, wish aku ada video 8K lah. kali cuba. Kepuasan nombor kot. Tapi tak guna pun. Aku walaupun dah banyak guna phone yang ada 8K video, tak guna langsung. Ada sosial media yang support sampai Sebab 4K kena faham, pun. okay. 8K YouTube video kan? ni keperluan dia untuk orang yang betul-betul nakkan kualiti yang profesional. Contoh orang yang buat filem yang memang concern cinematography apa semua, film making semua. Tapi dia orang nak benda tu, dia orang kena gunakan kamera. Dia nak gunakan iPhone ataupun smartphone, benda tu banyak limitation lah. Dari segi nak adjustment, dari segi overheat, dari segi storage. So kenapa nak gunakan smartphone 8K kalau diorang boleh gunakan kamera? Dia gunakan kamera je. Cuma kalau feature proof, kita cakap pasal feature proof, benda tu dah ada lah. Sebab kita nak gunakan tu, dia dah ada. Contoh macam 720p ataupun 1080p sebelum ni. Kita rasa itu resolution yang dah cukup tinggi lah. Tapi itu 10 tahun lepas, 15 tahun lepas. Dulu kan. Sekarang ni 4K. Benda yang sama mungkin akan berlaku lah kepada 8K. Kita akan nampak 4K ni macam tak Dia cukup akan lah. sampai juga satu tahap ni. Sebab dia trend ni, kena ada orang yang bawa trend ni kan. Yang ada brand yang bawa. Kena ada orang ataupun brand yang bawa trend ni. 8K, kena 8K. Jadi Dan diorang kena tunjukkan bahawa 4K ni dah kurang relevan. dia set as a benchmark lah. Benchmark. Lebih kurang sama je macam 1080p. Kena ada orang yang letakkan trend bahawa Ni standardnya. standard 4K. Korang kena shoot 4K, 1080p dah macam ni dah kualiti dia. Baru dia orang boleh bawa lah. Seiring dengan itulah social media yang support Yep. support Internet pun kena seiring lah. internet pun maju. Storage pun Sekali ya. 128 pun dah tak relevan. Tak relevan. 256. Cakap pasal storage, iPhone 15 Pro dikatakan akan gunakan starting 256 dan akan ada 256. 2TB. Aku rasa possible lah. Untuk ada. Sebab 128 dah tak relevan. Yes, dia ada better chip option lah untuk versi Pro, tapi dia tak relevan lah. Rindu zaman 16GB. 16GB rasa dah besar kan. Dah besar. 32 lu rasa macam 32 dah. 64GB pun untuk iPhone 5S dulu pun dah rasa cukup besar sangat dah ni. Tak tahu nak letak apa dah. Mahal time tu 64GB. Kan. Sekarang 2 tera 2TB. senyum Tera senyum. Alah, konsep ni memang kita faham dah dari dulu lagi kan dah dia punya. Cuma mungkin sekarang ni lebih cepat. Kenaikan nombor tu lebih cepat. Dan So that's lebih why murah bila lebih cepat ni dia bagus mungkin dari segi nak cater orang punya mentality lah. Nombor besar tapi harga berpatutan kan. Tapi dia tak bagus dari segi kemajuan teknologi tu sendiri sebab terlalu cepat. Bila terlalu cepat, tak ada benda lagi lah yang kau nak buat lah. Dan dia terlalu besar sangat nombor sampai orang tak perlukan tu, tapi dia kena bayar untuk amount yang besar dekat benda yang tak perlu. Macam tu lah. So minimum pun dia bagi 256 kan. Aku rasa itu konsep yang Apple cuba nak implement dekat produk diorang kot kan? Supaya diorang spend tu dekat benda yang betul-betul pengguna perlu. Bukan dekat benda yang pengguna tak perlu. Dan diorang nak kena spend lebih untuk invest kat benda yang pengguna tak perlu pun.
Contoh macam 8K video lah sebelum ni kan. Ya, storage 2GB. Tapi 2TB tu actually 2GB pula. 2TB tu actually bagi aku terlalu besar lah. Tapi dengan penggunaan aku, untuk aku lah 512 dah tak cukup lah. 2TB dia kan nak bagi kau 8K video punya. 8K video. Itu cakap tak perlu lah 8K video. 4K dah okey. Tapi aku tak adalah nak sekat kemajuan teknologi tu sendiri dengan 8K video. Sebenarnya 8K video tu bagus. Aku suka lah kan. Even kalau boleh ada peluang nak shoot 8K video lah guna kamera RED kan. InsyaAllah. Boleh sewa. Tapi dia tapi dia. Kita tak ke arah tu lagi lah. Dari segi trend tu mungkin dah ada yang mula gunakan, cuma bukannya secara meluas dan orang still appreciate lagi 4K. Even sekarang ni pun ada orang shoot 1080p lagi. Kan? So Itulah. USB-C port. Lightning Thunderbolt tadi. Thunderbolt. Dikatakan yang apa ni? Dia punya 35 watt. 35 watt charging dia dengan ada support Thunderbolt. 35 watt adakah bakal menjadi bahan ketawa di grup-grup Android lagi? Akhirnya Apple kejar Android lah actually. 35 watt lah. Aku rasa 35 watt fast charger yang relevan. Masih relevan. Cuma apa yang Android buat membuatkan 35 watt tu terlalu kedil di mata pengguna Android. Macam yang kau cakap tadi lah. Bila dah laju sangat. Dia bila dah laju sangat, bila dah nombor tu terlalu besar sangat dekat benda lain, dia terlalu kedil sangat. Kecil 35 watt tu macam. Okay, dalam Apple Universe 35 watt tu dah paling besar lah tu. Dah paling power dah. Universe paling kecil. Tapi aku rasa boleh je dia nak buat 65 lah, 120 boleh semua. Berbalik pada yang kau cakap dia orang boleh nak bagi. Boleh. Tapi buat apa dia ada nak bagi? Apa nak bagi? Apa nak bagi kalau iPhone 16 nanti boleh bagi 45 watt kan? Dia naikkan sikit. Ya. So dia akan menyokong perantaran data yang lagi laju lah kalau ada Thunderbolt tu. Tu kelebihan dia lah. Seperti menuju puncak tadi. Apa benda dia tadi? Yang mana tadi? Skrin puncak. Kecerahan puncak. Kecerahan puncak. Next. Saya suka kosa kata abang ni. Pemilihan tu sangat tepat dan jitu. Di seluruh jagat raya. Oh, jagat raya. Adakah abang seorang penulis? Okey, rangkuman secara jelas dan jitunya. Okay. Bahawasanya kita melalut ni. Okay, USB-C, design, kamera, display, chip A70 Bionic lah. A70 Bionic dan ada rumours cakap yang akan guna 8GB RAM. Tapi ada juga yang cakap masih dengan 6GB RAM. So tak tahu mana satu lah. Tapi aku assume 6GB kot kan? 6GB 6GB rasanya sebab untuk Apple okey je. Ataupun mungkin 8GB. 8 lah kot dia bagi 8 lah kot. Engkau tadi 6GB atau 8 pula? Mana satu ni? Aku jenis tak tetap pendirian lah. 8 8GB 256. And then apa lagi? Bateri ada improvement. Kapasiti tu akan besar sikit daripada yang iPhone 14 series. 100 yang tu 100 ada 50. Sebab bateri untuk iPhone sebenarnya dah okey dah. 14 tak ada isu dah. Jadi 27. Even daripada iPhone 11 kan dah start okey. Bateri iPhone ni kebanyakan kalau orang yang tak faham dan tak tahu dia jadi bahan ketawa lah. Tapi juga dan dengan kecekapan chipset dia kan, optimum kan, betul penggunaan dia pengoptimuman salah bang, pengoptimuman bateri tu lah dia tak adalah good numbers sangat. Kalau compare sebelah-sebelah dengan Android ke apa ke, dia tak ada nampak wow sangat, tapi dia bertahan phone tu. Optimize lah. So itulah antaranya. Dan harga lupa nak cakap. Kau rasa tak kita tahu 14 Plus macam satu produk macam fail kan? Fail dari product. Segi sale jualan, dari segi kedudukan harga tu. Selalu kan kecil suara bang. Supir. Dia 14 Plus. Maksudnya nak cepat habis tu maksudnya. Di 14 Pro. 14 Pro orang tak beli. Position harga. Okay, pendapat aku lah, position harga ni dia benda yang
crucial juga untuk iPhone kan, sebab Kau dia sedang dah turunkan ke? makin mahal kan harga dia kan. Bagi aku harga dia takkan diturunkan. Dia Dia lebihkan just apa lebihkan apa yang sepatutnya ada. Sebab susah lah nak tengok harga turun, melainkan kalau ada promosi. Sekarang tengah promosi lah kalau nak beli. Itu je. Sebab dah nak keluar yang baru. Ya betul. Susah nak tengok harga turun. Bila dah naik, susah nak turun. Betul. Tapi bila turun, dia akan naik lebih sikit. So kau rasa 15 plus tu masih kedudukan yang sama? Adakah kau tak rasa macam baik beli 15 Pro? Dia bunyi perut aku. Tambah sikit. Geng tambah sikit. Okay, tambah sikit. So kalau tengok pada rumor sekarang ni, memang 15 plus a good option untuk a bigger size, tapi still okay. Mungkin kalau kita cakap pasal 14 plus tu memang a big failure lah, sebab dia notch. So there's no reason why yang besar sangat kenapa orang nak beli daripada iPhone 13 ataupun iPhone 12. So now untuk 15 plus, dia ada reason why. Sebab notch, sebab dari Maclen. And then mungkin USB-C port. So ada big reason why kat sini kenapa nak kena upgrade. So kalau diorang buat benda yang sama macam iPhone 15 plus dekat 16 plus nanti, so tak ada upgrade yang drastic, so dia akan sama jadi failure macam 14 plus lah. Apple pun ada. So at least 16 plus nanti kena perubahan yang lebih radical. Ada research team dia sendiri kan. Dia pun rasa customer punya feedback macam mana untuk 14 plus. Sebab kena faham the reason why orang nak upgrade. And mungkin kalau untuk yang versi 15 plus 15 series nanti adalah USB-C port lah, benda yang paling besar sekali lah kenapa orang nak upgrade. Sebab dia akan bagi a better universal option untuk nak charging. Still juga dia kena pakai kabel. Yalah, kalau orang guna MacBook Pro, guna iPad Pro, macam sekarang USB-C kan, iPad Pro. Tapi tak semua orang guna iPad Pro lah. Contoh macam iPad Air ke kan, mungkin cheap option. Tapi still lah, aku rasa kalau untuk macam contoh lah, let's say cakap Apple sekat untuk guna USB-C phone Android, mungkin kita boleh gunakan USB-C iPhone tu untuk charge phone Android. Cuma limitation ni kita tak tahu macam mana lah. Tapi aku rasa tak semua orang pengguna iPhone ni akan guna Android. Power user je biasanya akan gunakan 2 ke 3 device. Macam orang macam kita kan nak test ataupun memang appreciate dua platform. Kebanyakannya kalau dia guna iPhone, dia akan guna iPhone je. Dia tak akan guna dua-dua. Ada tapi tak ramai. Betul. Ramai aku kenal memang guna iPhone je. Lepas tu MacBook kan. Dia dalam ekosistem mereka. Dia bubble, Apple bubble. Tak keluar. So balik pada besar tu, adakah okay beli 15 plus ataupun just beli 15 Pro? Okay, dia berbalik kepada size lah. Bergantung kepada size, pilihan size je sebenarnya, itu je. Reason why adalah pilihan size je. Tapi kalau kau tanya aku, orang macam aku, memang aku pilih versi 15 Pro lah. Dan aku recommend untuk beli 15 Pro instead of yang Plus. Sebab apa? Sebab aku adalah pengguna yang dah appreciate features yang ada pada versi Pro daripada awal dulu. Orang yang dah memang all the way go for Pro model, memang akan suggest Pro lah. Unless kalau orang tu memang dah biasa dengan basic model ataupun guna iPhone yang lama, macam iPhone 6 ke 7, 8 apa semua. So diorang tak merasa lagi versi Pro, macam 13 Pro, 12 Pro semua. So kalau diorang tak merasa lagi versi Pro, yes, boleh silakan 15 Plus ataupun 15 biasa. Tapi kalau diorang biasa versi Pro, dah pernah gunakan 11 Pro, dah pernah gunakan 12 Pro, nak tukar kepada yang basic model tu, memang bagi aku itu adalah downgrade lah. Mungkin yang sebelum ni pakai iPhone 11, kau nak upgrade terus 15. Itu memang relevan lah. Relevan sangat-sangat recommended lah. Dan kenaikan harga tu kau tak adalah tak rasa drastik sangat. Betul. Sebab versi Pro kan, actually Pro dengan Plus kan lebih kurang harga dia kan. Cuma mungkin Pro dia mahal sikit je. Tambah mungkin kalau kita 400 lah. Actually kalau untuk opinion aku itulah. Untuk orang yang biasa Pro, all the way Pro lah. Untuk orang yang tak biasa dengan Pro, dan mungkin daripada Android, pengguna Android, dia nak try jump to iPhone. So for 15 dan juga 15 Plus, cheaper option, dan untuk size besar Plus lah. Betul. Tapi nak rasa dia macam lebih kurang taraf dengan Android sikit, kena ambil Pro lah. Sebab aku rasa munda mandi sikit kalau kau pakai apa mungkin 15.
Manda sikit. Dia rasa pening sikit. Apa hal lah iPhone 15 aku diteruskan dengan Android kan. Macam tu. Sebab Android kan dah lebih maju semua kan. Dari fast charger semua. Kan. Nanti benda mandi pening kepala dia kan. Benda ni. Menyesal lah dia. Menyesal kan. Kau ni apa? Kau ni apa? Macam itulah. Serba sedikit tentang placing price untuk 15 Plus. Dan dari segi keseluruhan lah, kita ambil keseluruhan, aku rasa iPhone 15 series ni akan menjadi satu nadi baru lah. Saya kurang dapat. Maksud aku nadi baru untuk yang basic model. Nadi baru. Nadi baru untuk basic model supaya denyut lah. Dia adapt dengan permintaan pengguna basic model iPhone. Kan, sebab orang minta ini kan. Tapi still lah 60Hz itu je lah satu perkara yang kenapa tak bagi 120Hz ataupun 90Hz. Kalau betul diorang masih tak bagi. Sebab ini rumus lah, ni semua rumus. Kau rasa kenapa tak bagi? Kenapa man? Kenapa? Sebab boleh dek. Mudah. Sebab bukan boleh, benda tu memang tak boleh. Ya sebab boleh apa buat macam tu. Tak bagi upgrade yang banyak dekat sebab apa? Standard. Sebab 90Hz at least dah sepatutnya kena ada pada device. Even iPad Pro pun ada 120Hz. Harga berapa sekarang? 3,000 something yang 11 Pro. Kenapa? Opinion kau kenapa? Pendapat kau? Pendapat aku pasal 60Hz sebab kalau macam kita berpindah daripada Android kepada iPhone, 60Hz iPhone should be better lah. Tapi kenapa Apple tak nak letak 90Hz tu? Mungkin sebab pricey kot. Pricing? Price. Ada high sikit kot. Panel bukan dia yang manufactured kan? Ni siapa? Samsung, LG? Samsung, DOE, LG, banyak lah. Ya. Kan yang 90Hz tu signifikan harganya naik. Dia kalau orang naik sikit, dia nak charge customer takkan sikit. Nak charge banyak. Jadi kedudukan harga ni ataupun mungkin sebab 60Hz dah cukup bagus ke macam mana? Tak. Apa yang masuk kau tadi bagus 60Hz untuk iPhone tu? Maksudnya kalau user Android try iPhone 60Hz je dah okey lah. Ya, serius. Tapi ni semua orang tengok ni. User Android tengok ni nanti kecam kau. Tangan nak komen lah. Mana ada bagus. Kakak punya. Tak tahu lah, bagus. Dari segi apa? Smooth Dia rasa smooth lah. Actually dia smooth daripada typical 60Hz. Better lah. Better lah. Mungkin sebab dia punya teknologi display dia kot, ataupun software tweak dia kan. Cuma sebab panel TPU mahal kan. Kepuasan tu actually rasa bila kau dah hari-hari gunakan phone yang refresh rate tinggi dan pergi kepada refresh rate rendah macam tu, memang kau rasa beza lah. Unless kalau kau memang pengguna iPhone yang lama, yang masih tak merasa lagi nikmat dunia 120Hz tu. 120. Macam aku cakap tadi lah, bila kau dah start rasa nikmat dunia tu, kena tarik balik tu. Itu yang komplain tu. Betul. Dan biasa orang komplain orang macam tu lah. Dan orang komplain ni kadang dia bukannya orang yang guna lah. Dia dah pakai yang advance punya. Dia pergi komplain model basic untuk orang lain. Untuk orang yang sesuai dengan benda tu. Dan bagi ada orang yang kata aku tak perlu pun 120Hz, 60Hz okey, janji iPhone, janji murah dah boleh beli. Murah versi iPhone lah. So kenapa dia nak letak 120 dan charge dia lebih, sedangkan dia hanya perlukan 60Hz dan charge dia kurang. Ada orang yang macam tu. Apple masuk ke segmen itu. Tapi masalahnya harga dia tak murah bang. Murah dari segi iPhone lah. Tu saya cakap. Sekali lagi saya ulang balik. Ditekankan. Saya ulang. Ini betul-betul iFact Aku boleh buat lepas ni Ideal/iFact. Boleh? Boleh memang iPhone saja pakai. iPhone saja. Ui, kau ni memang berani betul lah. Ini orang semua tengok ni. Ya, aku berani. Sambil tunjuk. Ya. Saya iFact. Saya lah buat baju ini ni. Android Fact ni. Tak tahu. Pening. Dulu pakai. Atau bagau lah. So itu je lah antara serba sedikit rangkuman dan juga pendapat kita orang tentang iPhone 15 yang akan dilancarkan tak lama lagi. InsyaAllah update semua akan dikongsikan di website fast.my dan juga YouTube Fast channel.
Dan macam biasa follow social media, TikTok, IG, Twitter, bukan Twitter lah sekarang, X. Dan Telegram juga channel apa ada? Telegram channel, WhatsApp channel. Apa lagi? Apa lagi? Thread dia? Threads. Threads. Korang follow je semua. Podcast punya Channel. Fast Studio. Lepas tu jangan lupa Subscribe. Tinggalkan komen. Nyatakan pendapat anda mengenai iPhone 15. Okay, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi dalam video Assalamualaikum. Bye.